Assalamualaikum. Salam sejahtera. Oh, apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Arish TV. Dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Selatan Thailand dan juga Filipina, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya, berdu, let's go. Come on, yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tekan butang subscribe. Aku nak react sikit berkenaan dengan satu isu yang keluar dekat berita baru-baru ni berkenaan dengan logo tema Hari Kebangsaan pada tahun 2023 ni, yang mana Ketua Pemuda Perikatan Nasional dia bangkitkan yang 4 negeri di bawah pentadbiran Perikatan Nasional akan menggunakan logo dan tema Hari Kebangsaan yang berbeza untuk sambutan di peringkat negeri. Kita dengar sendiri penjelasan yang diberikan oleh Ketua Pemuda Perikatan Nasional ni. Let's go. Ramai yang bertanya kepada saya berhubung dengan kenyataan Yang Berhormat Datuk Seri Timbalan Perdana Menteri yang berhubung dengan cadangan kami di Pemuda Perikatan Nasional untuk memperkenalkan logo dan juga tema sambutan Hari Kebangsaan yang berbeza daripada kerajaan pusat. Kata Yang Berhormat Datuk Seri Timbalan Menteri bahawa ini merupakan suatu tindakan Ketua Pemuda Perikatan Nasional mengenai 4 negeri pembangkang mungkin akan berikan logo dan tema berbeza sebenarnya sambutan Hari Kebangsaan. Dia ni gila ke apa? Ini bukan soal politik. Dalam respon saya ini, saya suka untuk menyatakan bahawa cadangan Pemuda Perikatan Nasional itu lahir apabila kita melihat kerajaan pusat telah mempolitikkan sambutan Hari Kebangsaan dengan memperkenalkan tema yang terang-terangan berbau politik kepartian. Perkataan sambutan tema ini seperti kerajaan madani, tekad perpaduan pemuda harapan, sudah jelas sekali perkataan madani, perpaduan dan juga harapan adalah merupakan perkataan-perkataan yang diulang-ulang semasa kempen politik terutamanya dalam pilihan raya negeri yang lepas. Walaupun perkataan-perkataan ini satu perkataan yang baik, bukan tak baik, tetapi ia telah dipolitikkan dalam kempen politik kepartian. Justru kalaulah untuk menyatukan rakyat di bawah satu tema, pilih tema yang lebih bersifat tengah. Lalu kami Pemuda Perikatan Nasional mencadangkan satu tema yang lebih bersifat ke tengah. Teguh Muafakat Malaysia Sejahtera. Itu bukan perkataan yang diulang-ulang semasa kempen. Kami tidaklah mencadangkan digunakan perkataan bersih, stabil. Walaupun kedua perkataan itu perkataan yang baik, tetapi telah pun kami gunakan untuk kempen dalam pilihan raya. Jadi kalau nak menyatukan rakyat, pilih perkataan yang lebih bersifat center, bersifat tengah, dan supaya semua rakyat di pelbagai fahaman politik boleh menerima. Kalau nak perkenalkan slogan politik, ya kami akan perkenalkan tema alternatif. Dan untuk pengetahuan Yang Berhormat Datuk Seri Timbalan Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri hari ini pun semasa menjadi Ketua Pembangkang tahun 10 tahun yang lepas juga memperjuangkan tema yang berlainan daripada kerajaan pusat. Apabila dirasakan bahawa tema sambutan itu ada bau politik kepartian. Bahkan negeri Selangor, kerajaan negeri Selangor di bawah Pakatan Harapan pada tahun lepas juga memperkenalkan slogan dan juga logo yang berlainan untuk sambutan Hari Kebangsaan. Jadi saya tidaklah ingin mengulangi perkataan yang disebut oleh Yang Berhormat Datuk Seri Timbalan Perdana Menteri itu, sekadar memberikan respon. Dan semoga Yang Berhormat Datuk Seri Timbalan Perdana Menteri dikurniakan kesihatan dan kesejahteraan yang berpanjangan, insya-Allah. Ahli-ahli politik, menteri-menteri apa semua ni kan, aku rasa dah tahap level budak-budak dah. Disclaimer lagi sekali, aku bukanlah pentaksub, penjilat, penyokong mana-mana parti politik. Pasal setiap negeri nak ada logo dan tema sambutan kemerdekaan dia sendiri pada setiap tahun, aku rasa benda ni bukan isu pun. Dan aku rasa selama-selama ni pun, sebelum-sebelum ni pun dah biasa lah. Sebab logo dan tema untuk kemerdekaan untuk peringkat negeri tu memang hanya akan digunakan untuk sambutan Hari Kemerdekaan untuk negeri masing-masing. Jadi pada aku tak adalah isu pun kalau peringkat negeri nak sambut peringkat negeri nak guna logo negeri masing-masing kan. Apa masalah dia? Lepas tu kalau belah PN ni nak kata yang logo dan tema kemerdekaan pada tahun ni tu ada berbaur politik lah, kepartian lah, aku rasa selama ni pun mana-mana kerajaan memerintah pun dorang akan gunakan slogan yang memang kerajaan tu punya visi disebabkan kerajaan tu memerintah. Macam mana lah, korang faham lah. Contoh masa zaman pemerintahan Tun Mahathir, visi dia untuk memerintah
Malaysia pada masa itu adalah Wawasan 2020. Pada 1991, dia punya tema Hari Kemerdekaan adalah Wawasan 2020. Sama juga masa pemerintahan zaman Datuk Seri Najib, di mana visi kerajaan dia pada masa itu adalah Satu Malaysia. Kita tengok tema kemerdekaan masa tahun 2009, 2010, 2011, 2012, semua menggunakan slogan Satu Malaysia. Masa zaman Tan Sri Muhyiddin pun, visi kerajaan dia pada masa itu adalah Malaysia Prihatin. Kita tengok logo dan tema pada waktu itu adalah Malaysia Prihatin juga. Termasuklah masa zaman pemerintahan Datuk Seri Ismail Sabri. Visi pemerintahan dia pada waktu itu adalah Keluarga Malaysia. Jadi tema pun digunakan Keluarga Malaysia. Jadi kalau masa zaman pemerintahan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, visi dia adalah Malaysia Madani. Kalau nak digunakan slogan yang sama sewaktu sambutan Hari Kemerdekaan, guna je lah, apa masalah dia? Yang sibuk-sibuk kata, ini adalah perkataan yang digunakan waktu kempen lah, apa benda lah. Weh, PRU, PRN dah habis lah, move on lah. Sepatutnya korang-korang ni, ahli-ahli politik, menteri-menteri, pembangkang kekerajaan ke, dah lepas habis PRU, PRN, masa ni lah kita sama-sama nak bangunkan Malaysia. Korang yang kerajaan, buatlah tugas sebagai kerajaan, dan juga korang yang pembangkang, buatlah tugas sebagai pembangkang. 2023 ni, kita dah 66 tahun merdeka tau. Kalau masih lagi nak perangai macam budak-budak, benda dah habis, mengundi dah habis, duk sibuk pasal kepartian lah, itu tak kena lah, yang ni nak buat lagu sendiri, oh gila lah, oh yang ni tak patut. Alah, come on lah. Malulah tengok dekat budak-budak, dekat anak-anak muda belia-belia ni, tengok yang kerajaan, yang korang yang tua-tua ni apa semua, oh duk sibuk pasal logo merdeka pun jadi isu. Untuk kerajaan, aku nak bagi nasihat, kalau setiap negeri ni nak buat logo dia, tema dia sendiri untuk Hari Merdeka ni, suka hati dorang lah. Sebab sebelum ni pembuat apa. Dan juga kepada pihak pembangkang, kalau yang kerajaan ni nak guna dia punya visi sebagai tema dan sebagainya, lantak dorang lah. Dah dorang jadi kerajaan. Sat lagi 5 tahun lah 10 tahun nanti, kalau korang pula jadi kerajaan, nak guna logo apa, nak guna tema apakah, suka hati hampa lah. Itu kerajaan hampa. Jadi sepatutnya bagi aku sebagai veteran tentera, yang mana Hari Merdeka ni adalah satu hari yang memang betul-betul dekat dengan hati kita orang ni, tak payah benda ni pun nak dijadikan isu, nak bergaduh pasal parti, pasal penyokong, pasal sama-samalah pada Hari Kemerdekaan ni, korang pembangkang ke, korang kerajaan ke, kita sama-sama unite lah, kita sama-sama hargai lah 66 tahun tau kita dah merdeka. Kalau korang setuju dengan aku punya pandangan, korang bolehlah share, dan kalau korang ada sebarang komen dekat bawah, cerita apa pula pendapat korang. Jangan lupa tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video pada channel itu Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah, tak payahlah, move on lah. PRN dah habis, PRU dah habis, biarlah nanti bila sampai masa nanti dah sampai time nak mengundi balik, rakyat nak mengundi balik PRU ke PRN ke, masa tu barulah nak berkempen ke benda ke. Udah rimah, udah bosan dah. Semoga semuanya dimudahkan rezeki, dipermudahkan urusan, dan insyaAllah kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum, bye bye, see ya. Merdeka, Merdeka, Merdeka.